Okey, kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullah. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Terima kasih kepada semua yang hadir. Dua kuliah terakhir yang entah bila, saya tak ingat, kita dah bicara tentang beberapa ayat surah yang terpilih dalam juzul amma. Kita fokus kepada satu sudut pandang yang sangat penting, pembahasan moral ataupun etik. Kita bincang tentang apakah isu-isu moral yang diangkat oleh Al-Quran yang harus menjadi satu teladan dan juga satu pembahasan bagi kita selagu umat yang berpandukan kepada Al-Quran. Saya dah bincang tentang surah An-Naba, kita juga dah bincang tentang surah selepas itu, beberapa surah. Kita juga pernah bincang tentang surah Al-Wal'as, tapi itu kuliah tertutup, seingat saya. Hari ni banyak-banyak surah pendek, saya nak pilih pendek-pendek supaya kita ada banyak masa, kita boleh sembang, borak, boleh tanya soalan ke apa benda nak tanya. Surah yang mungkin banyak, jadi payah juga nak pilih bila surah ni dia pendek-pendek. Jadi nak pilih tu, tapi saya random, tak tahu, tak ada apa, tak ada idea apa, kata ambil je lah surah yang mungkin sesuai untuk kita bahas. Maka surah yang mungkin kita akan bahas pada hari ini, surah tu saja. Saya takut saya lajak pergi surah lain pula kan. Ialah surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un ni adalah surah yang ke-107 dalam Al-Quran. Hampir nak menuju kepada perakhiran. Jadi apabila kita baca Al-Quran, kita tengok daripada surah Al-Fatihah, kemudian kita pergi satu cerita, kita perhatikan makna apa semua, kita sampai kepada surah Al-Ma'un. Perakhiran Al-Quran ini dia ada satu tema yang mengikat antara satu sama lain. Antaranya adalah dia betul-betul bercakap tentang perkara yang basic, dan dia akan sentuh moral. Moralnya tu dia tak katalah siapa kena buat baik, dia tak katalah, dia tak kata direct. Allah tak sebut benda tu secara direct, secara terus terang, tapi Allah bagi cerita dan kita kena korek cerita tu apa makna dia. Dan semua isu-isu ni adalah isu-isu yang memang akan ada di setiap masa, setiap tempat. Allah highlightkan cerita-cerita yang kita rasa macam apa kaitan surah Al-Fil dengan kita sebagai contoh kan? Kita nak rasa apa kaitan surah Al-Fil dengan kita sebagai contoh. Apa, kita tak pernah nampak tentera Abrahah ke apa, tentera bergajah ke apa kan. Tak, bila kita tengok di sebalik cerita tu, kita akan nampak ada satu kaitan di mana kenapa Allah ceritakan balik cerita sejarah kepada masyarakat Quraisy pada waktu tu. Jadi persoalan-persoalan macam tu, dia telah membangkitkan satu fenomena yang sangat besar untuk orang mula perhatikan macam mana Al-Quran boleh bentangkan satu sejarah yang sangat detail sampai kan tak ada siapa pun boleh petikai kebenarannya. Tak ada sejarawan yang boleh tulis benda ni sebelum ni. Tiba-tiba Allah bentangkan sejarah tu, dan orang Quraisy yang faham Al-Quran, orang Arab yang faham Al-Quran boleh angkat benda tu dan boleh rasa takjub, tetapi disebabkan kedegilan, dia mula untuk kritik dan mula untuk cari cara untuk menipu kan. Sebab tu kita akan cerita tentang Al-Ma'un, yukadzibu biddin, antara perkara yang akan kita bincangkan. Al-Ma'un ni dia duduk di bahagian awal ke surah? Akhir surah. Dia duduk di akhir. Allah namakan surah ini dengan nama satu perkataan yang duduk di akhir surah Al-Ma'un. Al-Ma'un ni apa? Dia tulis apa dalam tu? Terjemahan masing-masing. Bantuan. Al-Ma'un ni adalah bantuan. Lagi selain pada tu? Dalam bahasa Arab, Al-Ma'un ni adalah bukan semata-mata bantuan general gitu ya. Al-Ma'un dalam bahasa Arab maksudnya adalah benda-benda yang basic. So, kita selalu minta tolong ambil pen saya, tolong ambil, dia panggil small favor dalam English kan. Benda-benda yang basic kita minta, kita tolong ambil air, tolong ambil buku kita jatuh. So Allah tak kata yang kamu nak kena tolong sampai nak kena buat satu rumah anak yatim ke, sampai nak kena buat satu sekolah untuk orang miskin ke, sampai nak kena beli bas untuk orang pergi sekolah ke. Tak payah sampai macam tu. You tahu you tak mampu. Tapi Allah kata sampai satu masa orang-orang macam ni, dia pun sendiri pun melarang diri dia dan melarang orang lain untuk tolong benda-benda basic. Dia jadi nak menolong orang kepada benda-benda basic tu, jadi ada satu masalah, ada satu barrier. Allah tak kata dia orang ni tak nak. Allah tak kata mereka ni tak mahu menolong. Tahu, Allah tak kata tak menolong. Allah kata wa yamna'unal ma'un. Mereka menghalang pertolongan.
Ini satu level yang manusia ada tendensi untuk menolong orang lain. Kita ada empathy, kita ada kesian. Empathy adalah satu part dalam moral yang sangat besar. Tak ada empathy, moral kita broken. Kita tak nak tahu kita ada empathy ke tidak. Orang tu jahat macam mana pun, dia jumpa baby, dia tengok lama baby tu, dia tak boleh pergi. Dia akan rasa sangat sayang kepada baby tu. It just nature seseorang manusia tu diciptakan dengan ada aliran perasaan kasih sayang kepada orang lain. Mak dia jahat macam mana, mak dia takkan boleh petikai. Sayang dia kepada mak dia, sayang dia kepada family dia, blood dia takkan petikai. Jadi benda-benda macam ni dah Allah dah cipta. So Allah tak kata yang diorang ni tak nak, sebab by principle ada keinginan untuk tolong tu. Kita akan rasa ada perlu nak tolong orang yang datang minta bantuan kat kita. Akan ada rasa nak kena tolong lah. Tapi ada satu perkara yang menghalang. Persoalannya apa? Itu kita akan bincang. Kemudian surah ini dia ada 7 ayat. Ulama bahas panjang tentang surah ni nak letak turun dekat Mekah ke ataupun nak letak turun dekat Madinah. Ulama bahas panjang. Kita akan cerita sebab apa ulama berbeza pandangan dalam nak menentukan adakah surah ini adalah surah Madaniyah ataupun surah ini adalah surah Makkiyah. Dan yang paling penting dekat kuliah saya, tolong jangan takut sangat. Saya suka tanya soalan direct, spontan tanya soalan. Saya suka benda-benda bincang macam tu. Dan kita kalau tak tahu, balik ke jawapan, kita akan cari macam mana cara kita nak dapat jawapan tu. Okey, itu soalan yang kita bincang. Dan surah ini ada secara komprehensifnya dia highlight 3 golongan. Saya sebut dia highlight 3 golongan. Pertama, Allah highlight golongan apa? Yatim, anak yatim. Yang kedua Allah highlight orang miskin. Dan yang ketiga Allah highlight al-maun, bantuan. Wa yamnaun al-maun, orang-orang yang menghalangi bantuan daripada tiba. Kan? Allah highlight. Dalam semua Allah yukadzibu bidin, yang nombor 4 Allah highlight orang yang menipu dalam agama dia. Dia ada banyak menipu dalam agama, menipu kerana agama, semua dia akan diuraikan. Kesemua ni Allah highlight. Dia ada, dan Allah highlight juga orang yang allazina hum an solatihim sahun, orang yang ada masalah dekat dalam solat dia, bukan orang yang tak mahu solat. Dia solat. Allah tak kata bukanlah orang tu tengah nak bersolat dia ada masalah. Tak, dia solat. Dia dalam solat dia. Allah tak cerita yang dia sedang solat. Allah cerita dalam solat dia ada masalah. Dan Allah juga cerita allazinahum yura'un, orang yang nak menunjuk. Tapi dalam surah ni ada 2 kelompok yang sangat Allah highlightkan. 2 kelompok yang memang ada pada hari ini sampai bila-bila pun, di mana-mana saja, waktu mana saja, ceritalah sejarah mana, ceritalah tamadun mana, ceritalah tempat mana, akan ada golongan yang tertindas. Itu adalah simbol kepada surah ini. Allah highlight anak yatim dan juga orang miskin. Kenapa Allah highlight anak yatim dulu? Kerana mereka adalah golongan tertindas satu, tapi yang paling kesian sebab mereka tidak ada tempat bergantung. Orang miskin, konon-konon orang miskin ni, miskin macam mana pun dia ada mak ayah, kan? Dia survive dengan mak ayah dia, okey. Tapi tetap mereka adalah golongan tertindas. Tapi kenapa Allah dahulukan anak yatim? Ada 2 sebab. Pertama, macam saya kata tadi, tempat untuk bergantung tu tak ada. Jadi budak, bayangkan mak dengan ayah tak ada. Nombor 2, sebab apa? Sebab Nabi macam ni. So, sejarah itu dia bawa sosiologikal, dia bawa keadaan masyarakat yang sangat opres anak yatim, yang yaduk oleh yatim. Mereka tak respect anak yatim, bukan mereka tak bantu. Kalau anak yatim pergi minta bantuan, orang bantu. Macam saya kata tadi, need untuk bagi bantuan tu ada dalam innate nature manusia. Tapi apa yang membarah dalam masyarakat adalah tak ada respect tu. Dia tidak ada keperluan. Dia rasa macam tak apalah, dah ada rumah anak yatim. Kita rasa macam jauh antara kita dengan story cerita ni. Tak jauh. Kita tak rasa kita dekat dengan anak yatim. Kalau kita bukan anak yatim, kita rasa dekat ke dengan anak? Kita tak rasa dekat tu. So barrier yang wujud di antara kita dengan golongan tertindas ini adalah satu masalah yang Allah highlight dalam surah ni. So Allah kata yaduk oleh yatim. Yaduk ni maksud apa? Secara sipitan lalu, sebelum kita pergi lebih dalam, mengherdik. Dia tak respect anak yatim, dia setinggi suara kepada anak yatim. Sebab tu dia bukan tak bagi bantuan pada Allah. Kata dia bukanlah kata okey anak yatim kita tak payah bagi bantuan. Tak, ada masalah. Dan masalah-masalah tu dia ada banyak layer. Dan surah ni kalau sekali kita baca, kita rasa macam
surah ni ya biasa yukadzibu bidin, tapi kalau kita faham makna pendetilan surah ini, kita akan rasa takut sikit lah. Satu-satunya surah yang bila ulama bahas dia ni nak turun dekat Makki ke, nak turun dekat Madaniyah ke, nak letak surah Makkiyah, bila ulama bahas, sebab apa? Sebab apa ulama selalunya ada beza pandangan di antara surah ni nak letak sebagai surah mana? Sebab apa? Sebab surah ni kena dekat dua kok. yang duduk di Mekah pun kena, yang duduk di Madinah pun kena. Ulama cakap dia ke Mekah sebab dia cerita benda-benda yang sangat solat sebagai contoh, sangat-sangat iman sifatnya, yukadzibu biddin kan. Tapi ulama kata tak, dia dekat Madinah. Sebab Madinah orang masuk Islam bukan sebab Islam, orang masuk Islam sebab political advantage. Aku dah kena tawan, aku dah tak nak lari mana, aku masuk je lah Islam supaya aku selamat. So yukadzibu biddin. Nampak cara ulama fikir? Kita pun rasa bila tengok dua-dua huraian ulama, jam. Tapi bila saya tak akan ambil mana-mana sebab saya rasa dua-dua kena. Maududi kata Madinah lagi dekat dengan Madinah sebab suasana di Madinah lebih meraihkan apa yang surah ni nak sampaikan. Al-Falahi kata Mekah sebab Mekah lebih dekat cerita dia dengan keadaan Nabi pada waktu itu, sebagai seorang yang bukan pemimpin tetapi sebagai seorang yang juga diopres, ditindas oleh kaum bangsawan pada waktu itu. So ada perbincangan lah terhadap ulama. Okey. Okey, surah ni dia letak sebelum surah apa? Sebelum surah Al-Kautsar. Surah Al-Ma'un sebelum surah Al-Kautsar. Sebelum surah Al-Ma'un adalah surah Quraisy. Saya cerita macam mana dia punya connection. Surah Quraisy dia cerita tentang apa? Ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-sayf. Faham tak cerita dia? Dia bukan hanya cerita tentang orang Quraisy tu yang berjalan pada waktu dingin, pada waktu musim sejuk dan juga pada musim panas sahaja. Dia bukan cerita tu tau. Dia cerita tentang sejarah orang Quraisy. Kalau waktu musim sejuk dia pergi berhijrah ke mana, kalau waktu musim panas dia pergi berhijrah ke mana. Tak ada kaum yang boleh buat konsisten macam kaum Quraisy. Dia cerita macam tu. So dia basically cerita tentang sejarah orang Quraisy. Hebatnya orang Quraisy ini sebab pada musim sejuk dia pergi mana? Dia akan pergi ke Syam. Pada musim panas dia akan pergi ke Yaman. Syam dengan Yaman apa beza dia? Syam adalah connection di antara tanah Arab dengan Eropah. Pada waktu itu orang berkumpul dekat tanah Eropah, dekat Rom apa semua, berkumpul dekat Syam, Syria. Hari ni yang collapse tu. Yaman berkumpul dekat tanah Asia Tenggara. Sebab tu ada pandangan mengatakan bahawa kita dapat Islam daripada bawanya daripada Yaman, ulama-ulama daripada Yaman. Sebab connection tu kalau kita tengok sejarah geografi dan sebagainya. Pada sejarah dahulu Syam dengan Yaman ni siapa yang kontrol? Kerajaan apa yang kontrol? Road ni. Tinggi ni road dia panggil ni road atas bumi ni, dia bukan kapal. Siapa yang kontrol untuk pastikan keselamatan? Allah sebut kerajaan ni dalam Al-Quran. Sabah. Lama dahulu memang orang kenang Syam dengan Yaman ni adalah yang dikontrol oleh satu kerajaan yang sangat besar. Nampak? So bila Allah cerita dalam surah Quraisy, Allah direct cerita tentang sejarah dan bagaimana kekuatan kaum kamu yang perlu kamu jadikan sebagai sandaran. Allah cerita sejarah sebelum kedatangan Nabi lagi pun. Nabi Muhammad tak lahir lagi Allah dah cerita dah. Okey, ini sejarah. Li ila fi Quraisy ila fi rihlatash syita'i was-sayf. Cerita sejarah. Dalam surah Al-Ma'un Allah cerita ketika Nabi Muhammad lahir. Apa yang berlaku? Apa yang dia nampak? Dia nampak anak yatim ditindas, dia nampak orang miskin tidak dipedulikan, dia nampak orang dah mula tidak lagi memperlihatkan mengutamakan agama ni, essence of the religion. Dia nampak benda-benda macam tu. Surah Al-Kautsar selepas tu cerita pasal apa? Cerita pasal masa depan, cerita pasal hereafter. Inna a'tayna kal kautsar, kan? Jumhur ulama mengatakan bahawa Kautsar tu adalah hadiah daripada syurga. So dia punya connection antara surah sebelum Al-Ma'un dengan surah selepas Al-Ma'un adalah tentang timeline sejarah, latar cerita tentang surah tersebut. Tapi persamaan di antara ketiga-tiga surah apa dia? Persamaan ni adalah dia solat, ibadah. Falyabudu rabb hadzal bait wailul lil musallin fasalli, kan? Dalam surah Quraisy Allah sebut falyabudu. Sebab apa Allah tak kata solat? Sebab cerita dia bukan cerita waktu Islam ada, cerita dia adalah cerita sebelum tu. So kita gunakan perkataan yang tak wujud. Solat hanya wujud pada
Nabi yang gunakan perkataan solat. Walaupun perkataan tu dah ada, tapi Nabi rangkumkan perkataan solat adalah dalam syariat kita gini kan. Kemudian dalam Al-Ma'un baru Allah guna perkataan solat, mengkritik orang-orang yang solat, mengkritik orang-orang yang solat dengan dan menunjuk dan sebagainya. Dalam surah Al-Kautsar Allah guna juga perkataan yang sama, fasalli lirab, tapi konteks yang sangat berbeza. Falyabudu, kan, ibadah macam saya cerita tadi. Tapi wailul dalam surah Al-Maun Allah kata fawailul lil musallin, dalam surah Al-Kautsar fasalli. Dia bentuk yang ni orang yang solat, dalam kata kerja yang ni adalah seruan. Sangat berbeza ni, tapi perkataan itu ada maksud yang sama yang mengikat ketiga-tiga surah ni. So jadi sebab itu ulama kalau dia faham yang ulama kalau dia faham Quran, dia takkan boleh berhenti ni. Kalau dia start baca ya, tu kita tak cerita surah Al-Fil tu. Kenapa surah Quraisy dengan surah Al-Fil ni dekat-dekat? Sebab surah Al-Fil cerita pasal Abraha. Abraha ni cerita lama dulu. Macam mana Allah boleh cerita pasal Abraha sedetail yang mungkin? Macam mana Muhammad boleh sebut cerita Abraha sedetail yang mungkin? This is impossible. Nampak dia punya cerita tu, dia macam satu, ya Allah ya Tuhan. Sebab orang Arab dia mengangkat bahasa. Bila satu-satu masyarakat yang mengangkat bahasa, dia tidak mementingkan, dia mementingkan keindahan bahasa tu bila dia tak sampaikan benda tu secara direct. Itu adalah sebenarnya kita sekarang ni, kita hidup di akhir zaman, kita suka benda-benda yang direct. Sebab tu kita suka Facebook, Twitter apa semua. Sebab kita suka benda tu direct. Saya suka awak settle. Orang Arab dulu simple sangat, tak mendalam perasaan tu. Dia akan tulis je kata langit ni akan aku ambil, aku hampa jadi selimut, kau tidur kat situ. Orang Arab itu level dia. Sebab tu bahasa Al-Quran tu bahasa yang sangat besar. Jadi dia satu perkara yang bahasa tu sendiri. Sebab tu orang Arab dia tak boleh menulis, dia tak boleh apa, tapi hafal syair 1 sampai 1000 dia nombor 1. Sebut satu, orang lain akan sebut. Pertama dekat nama pada pasir tu, satu puak akan sebut syair, yang ni akan sambung. Yang kalah dia ada pertandingan syair. Penyair dari sini akan cepat sambung habis. Dia panggil tinju syair. Kita tak boleh buat macam tu. Kita puisi pantun sikit kita dah jam dah kan. Pembayar dapat, main tang maksud kita dah lari. Tapi itu adalah culture. Sebab tu bila orang kritik bangsa Arab ni bangsa yang barbarian kan, bangsa yang nomad, tidak maju. Ibn Khaldun kritik balik. Dia kata nomad tidak semestinya tidak bertamadun. Tengok bangsa Arab dia ada apa? 1, 2 dalam Muqaddimah kan. Muqaddimah ni ketebal. Tapi dia sebenarnya mukadimah kepada satu kitab yang lagi tebal. Dia jadi satu kitab yang asing, tapi rupanya bila kita satukan, dia adalah mukadimah kepada satu kitab sejarah yang besar, yang sangat-sangat tebal, Kitabul Ibar. Jauh. Memang kalau baca Ibn Khaldun ni mind blowing lah. Dia sosiologis, dia historian dan juga sosiologis. Siapa kenal ya? Pernah dengar nama kan, paling-paling kurang dekat Islam dekat 5. Okay, so surah ni mula-mula Allah kata singular, allazi yukadzibu biddin, kemudian diubah jadi plural. Kat mana plural tu? Allazi nahum. Kita akan tengok sebab apa. Okey, itu soalan-soalan yang kita akan bahas dalam surah ni. Ada berapa tau, saya pun tak ingat saya nak kata apa tadi. Saya pun tak kira apa yang saya cakap tadi. Okey. Alright. Tapi point moral yang sangat penting dekat surah ni adalah satu je. Ingat, ini paling kurang saya ni cakap laju. Dan kalau tak faham nak buat macam mana kan? Yang ni faham insya-Allah. Poin dia satu je surah ni. Dia nak cakap pasal kebaikan. Dia cakap kebaikan bukan besar-besar macam kita nak kena buat bangunan dekat orang, nak kena buat insurans bagi orang orang yang sakit dapat tolong apa semua. Selamat datang. Tapi dia nak cakap satu benda je. Small, kebaikan yang kecil, kebaikan yang biasa. Itu je dia punya basic. Dia punya moral point dia. Okey? So kita mula. Kita nak kena cepat ni. Kenapa banyak-banyak perkataan yang kita bincang tadi, tema-tema besar tadi, kenapa Allah pilih untuk namakan surah ni sebagai surah Al-Ma'un, bukan surah Al-Miski, bukan surah Al-Yatim, bukan surah Ar-Ra'un sebagai contoh. Sebab berkemungkinan ulama bincang panjang tafsir. Anak yatim kita boleh bagi. Dia kata Allah highlight satu perkara yang sepatutnya semua orang tak ada masalah pun nak buat, bagi bantuan. Sebab tu saya cakap tadi, Al-Ma'un, siapa-siapa yang bermain, Al-Ma'un adalah a small favor. It's not just a
bantuan, tapi dia adalah semua favor. Tolong ambil air saya, tolong awak, tolong cas handphone saya. So kenapa Allah kata akan ada orang yang menghalang daripada bantuan-bantuan biasa macam ni sampai? So Allah highlight al-maun untuk betul-betul tanya diri kita, ada masalah apabila benda-benda macam ni pun tak ada dalam masyarakat kita. Ada masalah apabila sebagai seorang manusia kita rasa berat nak buat benda-benda macam ni. Contohlah kan, mak kita minta tolong tutup lampu, kita rasa annoyed. So Allah kata, surah Al-Maun, nah, tengok diri sendiri. Mungkin kita tak tolong orang yatim, mungkin tak apa, nak buat macam mana, kita kawasan rumah kita tak ada orang yatim, kita mungkin semua kita orang kaya, kita tak tolong miskin. Mungkin kita tak dapat perempuan kebaikan tu apa. Nah, kebaikan dalam surah ni adalah apabila kamu berjaya tengok diri kamu kepada sekecil-kecil benda yang sepatutnya kamu boleh buat, iaitu Al-Maun, bagi bantuan. Tolong orang, tolong sapu sampah, tolong mak ayah apa semua. Benda-benda kecil macam tu, bila Allah bagi highlight dalam surah ni, di akhir Al-Quran membawa erti kepada kita bahawa akan ada satu krisis masyarakat yang tidak dapat buat benda ni. Sebab tu ada Al-Farahi kata di akhir Al-Quran adalah lagi dekat dengan goncangan di akhir zaman. Sebab tu akhir surah Al-Fatihah apa? Ad-Dhalin. Dan kita baca pun panjang. Sebab kesesatan itu makin berjala-jala sifatnya. Memang kalau kita Allah, memang sedap kalau kita nak hurai bab tu. Dan dia dekat akhir, sebab dia 107, surah ke-107 dia mula bincang soal-soal benda-benda yang kita tak nampak sebab Al-Maun. Kita pergi kepada ayat pertama ya tuan-tuan. Faham kan? Dia awak rasa macam saya cakap pada 1000 orang tapi sebenarnya tak ramai pun. Tak apa lah. Apa nama, ada beberapa perkataan yang berulang dalam surah ni. Antaranya perkataan apa? Kalau siapa-siapa yang boleh perhatikan, perkataan solat berulang berapa kali? 2 kali. Satu ayat 4 dengan ayat 5 kan, musallin, orang yang solat. Dan juga ayat 5, solatihim, orang yang di dalam solatnya. Lagi perkataan apa? Perkataan orang yang solat, 2 kali perkataan solat tersebut, 2 kali juga akan ada masalah pada solat tu selalunya. Perkataan apa yang ulang 2 kali? Perasan. Siapa yang dia perhati, dia faham bahasa Arab tu, dia kok mana pun kok tu, dia akan dapat benda ni. Jangan sebut al-lazim, al-lazim memang ulang. Jenuh. Al-lazim saya pun faham dia ulang kan. Apa kataan dia? Yura'un. Apa dia punya root word dia? Apa ra'a kat mana? Ara'aital ladzi. Dua perkataan solat Allah ulang, 2 perkataan yang menguji solat itu Allah ulang juga, iaitu perkataan ra'a. Yura'un, ra'a, menunjuk-nunjuk dengan melihat, dia ada kaitan. Allah kritik benda tu. Solat kamu 2 kali Allah ulang, dalam masa yang sama 2 kali juga perkataan ni diulang. Sebab setiap kali solat kamu akan diuji dengan kamu nak solat ni untuk siapa. There must be something that you need to challenge yourself lah dalam kita nak solat tu. Okey. Ada satu perkataan yang Allah memang highlight depan sekali dan Allah tak ulang dah perkataan ni. Tapi perkataan ni sangat-sangat besar. Dia panggil yukazibu bidin. Takzib. Dia bukan kazab sahaja. Yukazibu ni adalah tasrif daripada kazaba, yukazibu, takzib. Siapa baca apa beza dia? Kazaba dengan kazaba. Yes, dia stres. Maksudnya yang tipu setakat level ni tak layan lah. Dia kena level lagi tinggi. Lagi, nombor 2. Dia ada 5 tau maksud dia. Perkataan yang Allah guna ni. Kalau kita kata perkataan dia sikit je beza dia, tak syadah apa double kan huruf kat tengah je. Contoh perkataan perkataan apa saya nak bagi ya. Sudah tak main perkataan ni. Payahlah. Daraba jadi tadrib kan. Daraba. Apa maksud daraba? Daraba pukul. Daraba. Dia macam iman tu. Tutup macam tu. Betul? Okey. Dia ada 5 maksud. Saya cerita. Maksud pertama adalah perkataan yukazib, maksud pertama yes, dia menipu dalam agama dia. Simple. Dia solat, dia menipu. Dia buat zakat, dia menipu. Dia memang menipu dalam agama dia. Perkataan kedua adalah dia menggunakan agama dia untuk menipu. Sebab tu dia bidin.
B tu dia tidak apa fiddin. Kenapa Allah tak kena yukazibu fiddin sebagai contoh? Dia tidak, sebab dia bukan hanya dalam agama dia, tapi dia guna hujah agama untuk menipu orang lain. So yukazibu biddin adalah orang yang menipu dengan menggunakan hujah agama. Sebab tu Allah tak kata fi, Allah tak kata li. Sebab B tu dah wal asr innal insana tak kena. Ayat apa saya nak bagi? Tak apa, tak main dalam kepala ni. Bid, okey. Nombor dua adalah dia menggunakan penipuan untuk berhadapan dengan agama dia. Faham tak beza dia macam mana? Dia menggunakan penipuan untuk berhadapan dengan agama dia. Dia lead din. B juga bermaksud lead din untuk agama dia, berhadapan towards agama dia. Macam mana nak cerita? Macam mana nak fahamkan tu? Okey, contoh kan, okey, kita rasa macam aku ni, contoh saya bagi contoh yang fix, simple. Aku ni macam mana tahiyat ni nak kena gerak ke jari ke tidak kan? Gerak jari ke tidak? Tapi kita rasa macam kita tak jumpa dia punya, kita tak cari sumber dia kat mana nak kena gerak apa semua. Lepas tu kita jumpa orang yang tak gerak jari kan, kita kata tahu tak orang yang tak gerak jari ni, ulama kata masuk neraka. Contoh, kenapa saya kata dia menipu untuk agama dia? Dia menipu untuk pertahankan apa yang dia percaya, yang dia tak cari pun sumber tu. Bila kita tanya dia betul-betul, okay, kat mana hang kata sumber hang kata masuk neraka tu, dia tak boleh jawab. Dia tak boleh jawab hadis tu apa benda, dia tak boleh jawab. So maksud saya adalah orang hari ni dia akan justifykan tindakan dia untuk membenarkan bahawa dia duduk dalam kebenaran. Sebagai contoh, saya bagi contoh yang mudah. Kunut. Okey. Kita kunut, tak ada masalah. Tapi bila kita jumpa orang tak kunut, kita rasa dia ni tak kena ni. Padahal kalau kita masuk dalam perbincangan dia, kita pun jadi pening. Tapi kita akan rasa, kita akan tempt untuk buat orang rasa tak kena. Sebab kita rasa insecure dengan diri kita. So instead of kita cari penyelesaian, kita cari apa hujah dia, apa sumber dia, apa dia punya perbincangan dia, kita akan attack dia dengan hujah agama. Inilah apa dia jadi ni, tak ikut ulama macam ni lah. Dia mula. So clear juga kan? Saya faham bila maksud hujah untuk agama ni, untuk mempertahankan agama sendiri ni. Bila Hamzah Yusuf dia cerita benda ni, dia kata kita tak boleh nampak orang ni menipu agama macam okey dia kata ni Islam benarkan apa semua kan. Walaupun dia kata kena tengok orang dalam kategori orang tu beriman, orang tu beragama. What happened kepada orang yang beragama adalah attack sesama orang yang beragama. Dia tak attack orang lain, dia tak kacau orang lain, dia akan attack orang yang tak sama macam dia. Sebab dia tak mampu nak cari hujah yang boleh mengimbangi kedua-kedua tu. Contoh saya bagi mudah lah. Okay, itu adalah salah satu contoh yukazibu bidin. Dan juga Al-Maududi cakap yukazibu bidin juga adalah orang yang fikir cara untuk menipu dalam agama. Dia tak menipu lagi, dia kata orang yang menipu. Sebab tu yukazibu bidin fi'il apa? Siapa belajar bahasa Arab? Madi ke mudhari' ke? Mudhari'. Apa maksud fi'il mudhari'? Okey, jadi 3 maksud kan. Pertama, dia buat secara berterusan, continuity. Yang kedua, dia berlaku sekarang. Yang ketiga, kalau tak buat sekarang, dia akan jadi. Cuma dia boleh jadi tak jadi, dia boleh jadi. Sebab tu ar-ra'aita Allah sebut fi'il madhi ke fi'il mudhari'? Mudhari' sebab apa? Sebab benda tu dah jadi. Kamu akan nampak nanti akan ada orang yang menipu dalam agama. Ar-ra'aita tu Allah merujuk kepada orang yang dah nampak benda tu. So dia Allah pilih ar-ra'aita, Allah pilih yukazibu bidin. Sebab pertama yukazibu bidin boleh jadi orang yang tengah buat benda tu, orang yang pernah buat orang yang pernah menipu agama. Allah juga bercakap kepada orang yang akan datang, orang yang mungkin akan gunakan penipuan juga untuk dalam agama dia. Simple lah. Maksudnya kita mungkin tak nampak orang yang buat, kita mungkin jadi orang yang tak nampak, orang yang tak melihat orang yang menipu dalam agama, kerana kita mungkin termasuk dekat kalangan yukazibu bidin. Kita adalah orang yang menipu dalam agama. So ketepikan soal melihat orang yang menipu dalam agama, tanya dia sendiri, adakah aku menipu dalam agama? Okey, nampak yukazibu bidin. Kenapa Allah kata yukazibu bidin bukan yukazibu bil Islam? Yukazibu bil hanif, yukazibu bil mustaqim, yukazibu bil
Apa lagi perkataan-perkataan yang kita selalu guna? Kenapa bukan Islam? Simple. Kenapa bukan Islam? Dah nak kata pasal agama Islam kan? Kenapa bukan Islam? Jemu. Tak. Jemu. Apa maksud perkataan ad-din? Cara hidup. Ni memang tasawuf dulu kan. Kenapa apa kita terjemah ad-din dalam surah Al-Fatihah? Maliki Yaumiddin. Kita sembahkan hari pembalasan. Sebab apa dia dipanggil pembalasan? Perkataan pembalasan tu pun selalu menatakan konotasi yang kita betul, tapi sebenarnya dia punya world view of that word tu tak sampai. Pembalasan meaning that apa yang kita buat akan dapat. Sebenarnya perkataan ad-din secara asasnya bermaksud keadilan tau. Sebab tu pembalasan, dia pembalasan secara adil terhadap apa yang kamu buat. Ad-din juga bermaksud perbuatan, cara hidup. Apa yang kamu buat, kamu akan dapat pembalasan dia. So ad-din dia merangkumi banyak benda. Kalau Islam, dia akan bawa konotasi syariah, rukun iman, rukun Islam. Tapi kalau ad-din, dia akan bawa konotasi yang kamu buat tu lah. Bukan yang kamu percaya saja, yang kamu buat. So mungkin kita percaya, kita mungkin ada terdetik nak menipu ke apa benda ke. Mungkin kita boleh selamat bila kita tak buat lah. Tapi bila Allah kata ad-din, kita akan tengok apa yang kamu buat. Sebab tu Allah sentiasa pelihara manusia. Kita ada keraguan, kita ada keinginan. Kadang-kadang keinginan kita tu melebihi daripada batasan syarak dan sebagainya. Tapi selagi mana kita tak buat, dia tidak termasuk untuk dihitung di hari pembalasan tu. So Allah guna ad-din untuk merujuk kepada tindakan kita. So yukadzibu bid-din ni adalah yang merujuk kepada tindakan. Sebab tu dia guna kazzaba, juga nak tekankan soal tindakan. Apa yang kamu fikir tu okey, apa yang kamu niat tu mungkin kamu, ialah kita tersalah kan, tapi once kamu dah buat, then kenalah dikira, dihitung dan sebagainya. Okey, faham tak? Jam juga nak cerita ni. Payah. Ayat pertama ni mudah. Allah nak attack, bukan Allah nak attack lah, Allah nak tunjukkan kepada kita bahawa serangan yang datang kepada orang Islam bukan lagi daripada luar, tapi daripada dalam. Al-Farahi sebut begitulah juga dengan akhir zaman. Surah ni letak dekat akhir Al-Quran kerana di akhir zaman serangan yang kita selalunya sangka adalah daripada luar, tapi serangan yang paling kritikal adalah daripada dalam. Ada satu buku yang sonok saya baca. Dia cerita tentang macam mana orang Melayu boleh percaya bomoh, dukun, pawang dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama, mereka pergi umrah, pergi haji apa semua lah. Mereka semayang, lepas isyak pakat pergi jumpa bomoh. Sebab apa? Kan? Dia, kadang-kadang saya nak cerita, mampu lah kalau orang kampung aku dengar. Orang kampung saya lah kan, Tok Imam dia pergi rasmi rumah bomoh. Tok bomoh tu nak buka, rasa tu lah saya nak declare diri saya sebagai bomoh lah kan. Tok Imam pergi rasmi. Power lah. Saya kata betapa normalnya benda tu. Padahal benda tu kat mana? Akidah tu. Dan nak jumpa bomoh tu syarat dia. Dia panggil RM2 sekupan 5 duit. Dalam bahasa Kedah dia panggil gitu. Apa maksud dia? RM2 sekupan RM2 suku. RM2 suku. RM2 suku maksudnya RM2 10 sen, RM2 15 sen. Kena syak. Tak boleh e-wallet apa tak boleh. Dah pulut kuning. Syarat dia. Simple. Wallahu a'lam. Baca Al-Quran. Tapi basically masyarakat Melayu ni dia akan buat semua. Dia akan tolong orang. Dia ni saya tak tahu lah. Dia pergi main balik pada masjid main isyak tu. Pergi bomoh. Berubat. Kata, ya Allah. Kenapa? Payah nak bincang lah. Dia ada satu sejarah yang sangat panjang. Tapi basically saya kata tak payah nak salahkan siapa tak. Makhluk yang paling power dekat dalam nak manipulasi orang Melayu ni satu je. Iblis. Dia dah study macam mana orang Melayu ni hanya dengan attack benda-benda lain. Dia takkan turun jadi murtad jadi Kristian, dia takkan. Mana ada satu negara yang Kristian datang tau, nak ubah ni negara jadi tak berjaya. Jadi tak payah nak murtadkan depa, tak payah nak suruh depa masuk Yahudi, tak payah nak suruh depa masuk, tak payah.
Tak payah, sebab benda tu takkan berjaya. Kita dah buat study case semua. Kita fokus untuk biarlah apa jadi pun, dia dengan Tok Bomo dia memang tak akan dipisahkan. Dia akan like page Tok Bomo dia. Dia akan bersama, dia akan ingat benda tu, dan dia nak pergi mengaji mana pun dia akan kenang benda tu. Tu cara yang paling licik iblis, sebab dia belajar sejarah daripada kita lagi. Dia kata ini adalah tok nenek yang memang tradisi yang memang tak akan dilupakan. Sebab tu orang Melayu kita banyak tradisi-tradisi karut ni. Mek mulung lah apa, dia macam persembahan, tapi lepas tu dia jadi macam-macam. Sebab kita ada satu unsur animisme yang sangat kuat membara. Ui, power. So dia punya musuh dia bukan orang lain tau, bukan makhluk lain. Tak payah nak salahkan ni ulama lah tak ajar kita apa semua ni, tak. Ulama ajar juga. Tapi musuh yang paling kritikal adalah iblis. Cara dia buat tu, cakap lah, dengar. Orang tua-tua kita dengar ni. Saya kuliah ni pun dengar. Pada sekali dia pergi bomo dia. Saya tak boleh brain tu. Dia memang, sebab dia payah nak jumpa tu kat mana syirik tu. Sebab dia kata dia baca ayat Quran, jam. So, memang salah. Iblis pun baca ayat Quran. Isunya dia tak boleh gitu. Buku tu menarik, ada cerita sejarah. Memang takkan ada ulama yang boleh cabut benda tu. Mungkin kegagalan dulu lah juga. Tradisi itu, tradisi beragama kita dan juga ilmu agama kita tak betul-betul cabut benda tu. Dia mungkin kita slow ke macam mana ke, wallahu a'lam. Akhirnya sekarang sedar ataupun tidak, benda tu normal. Kat mana-mana pun tak payahlah jumpa doktor, jumpa je lah Tok Bomo ni kata perubat. Jam. Saya ada kawan, saya cerita tu terang, saya ada kawan seorang. Dia lama dah dia berubat, setahun. Berubat, dia cari, dia kata tak tahu ada benda apa lah badan dia, tak tahu. Dia kata dia ada masalah. Dia main rumah saya, dia kata Dajjal main dengan apa? Saya kata dia ni memang ada masalah ni. Dia tanya soalan macam tu kan. Jam saya nak cerita. Apa tu? Kata kat dia, try lah pergi check, tengok doktor ke perempuan. Pergi check. Lepas 2 tahun tu. Lepas tahun lebih, saya tak sampai 2 tahun. Lepas baru dia pergi check. Confirm doktor kata, you ada sakit tu, you ada masalah bipolar. Betul lah, memang dia macam tu. Jadi dia duduk salahkan makhluk lain, dia duduk salahkan semua. Tok Bomo je dah pergi dah, dia kata dah bipolar. Memang Tok Bomo apa? Memang kan ada bila doktor berubat, bila doktor diagnose macam tu, kita kadang-kadang kita tak sedar. Faham tak? Tengok cara syaitan buat kerja macam mana. Dedicated, fokus. Bagi dia tak sedar, bagi dia duk cari bomoh apa semua, cari tu cari ni. Saya bila baca pasal syaitan dalam Quran, ada satu buku sedap. Buku tu ditulis oleh satu sab kecil. Kalau kita baca satu tafsir yang panjang, Tahrir wa Tanwir, Ibnu Ashur, ada cerita pasal syaitan fil Quran. Bila dia cerita, dia kata sejarah syaitan ni dia ada kegagalan-kegagalan dia. Tapi kegagalan-kegagalan ni dikutip untuk dijadikan sebagai rumusan. Jangan guna dah kaedah ni, dia akan bina satu mekanisme baru untuk dia attack. So along the history, dia akan lagi cerdik lah. Dia akan lagi cekap dan sebagainya. So dia tidak bermain dengan benda yang direct, jahat, baik. Sebab tu kita cakap pasal moral. Dia tak akan bermain dengan benda yang hitam, syirik. Dia takkan dia kata, tak payah pergilah, nama dia pun ahli sihir, takkan nak pergi kan, ubah nama jadi Tok Bomo ke apa ke. So syaitan dia tak akan bermain dengan benda-benda ni. Dia tak akan suruh kita minum arak. Dia tak akan buat macam tu. Dia simple lah. Dia kata lepas pada sembahyang ni, kita pergi rumah Tok Bomo, kita pergi Mamai. Dia pun excited, bagi kita excited lah kerja dia. So dia tak akan bagi kita buat benda yang jahat, confirm jahat. Dia tak akan suruh kita buang baby. Dia kata memanglah kan, mungkin ada yang buat, tapi syaitan tahu kita ni takkan nak buat macam tu kan. Tapi dalam surah ni dia cerita syaitan tu dia akan buat benda-benda, dia akan attack kebaikan-kebaikan yang selama ni kita nak buat tanpa kita sedar bahawa benda tu salah. Secara kecilnya. Bukannya benda tu secara besar pun, bukannya kita buat benda jahat, kita tak buat, kita rasa aku aku medium. Kalau aku masuk syurga pun syurga medium, sebab aku tak baik sangat, tapi aku takkan buat benda jahat. Syaitan kata tak puas stay situ lah. Tak, dia cara dia kan. Cara dia ada NLP dia ada skill dia. Okey. So ara'aital ladzi yukazzibu biddin adalah satu ayat yang menerangkan bahawa tahukah kalian ada orang yang memang mendustakan dengan agama. So biddin dia gunakan hujah agama,
Dia dusta ke gunakan hujah agama? Dia dusta dalam agama dia, dan dia juga menggunakan hujah agama. Dua benda yang paling besar sekali. Kita dusta, kita sendiri berdusta dengan agama kita. Kita sendiri tak yakin ada masalah dengan agama kita. Betapa banyak yang kita rasa kita cuba lawan dengan orang yang non-Muslim yang pandai. Bila kita tak erti sikit, kita cari macam mana nak guna ni, padahal kita tak tahu pasal agama kita. Sebab kita rasa insecure. Banyak masalah agama yang kita rasa kita defend agama, sebenarnya bukan sebab kita defend agama. Kita insecure dengan agama yang dengan pemahaman yang kita ada. Simple ya. Kita teruk dia ni, buat apa je ni, Allah kata gini-gini. Kita rasa insecure. Sebab tu kita attack orang lain. Serangan berlaku kerana kita rasa bahawa diri kita diserang secara langsung ataupun tidak langsung. Sebab tu manusia jadi macam tu. So dia akan mula. So yukadzibu biddin ni adalah bukan yang kita nak kata okey kita ubah ayat Quran. Dia tak macam tu. Sebab tu Allah tak kata yukadzibu bil Quran. Mana siapa berani ubah ayat Quran? Kita tak buat benda-benda macam tu secara ekstrim itu. Kita cuma sikit je. There's silver lining somewhere dekat agama yang kita rasa okey lah, tak apalah, kita tak tahu pasal apa nama nak masuk contoh kan pasal fiqh, kita tak nak ambil tahu pasal ni, kita kata orang lain buat salah, kita buat betul. Benda-benda macam tu pun saya rasa takutnya, sebab ad-din juga adalah hujah. So itu adalah satu statement yang Allah bagi, orang menipu dalam agama. Dan maka itulah orang-orang fazalika yad'ul yatim. Orang yang menipu dalam agama secara normal secara tidak sedar, Allah bagi konsekuen kepada apa yang orang ni akan buat. Dia dengan agama dia vertikal, dia dengan Tuhan, kan? Betul tak? Dia dengan agama, dia menipu dalam agama dia seorang. Efek dia kepada apa? Efek dia kepada masyarakat. Bila dia attack orang, bila dia menipu guna agama, bila dia justify segala benda guna agama, dia kata okey aku jumpa dah bumi ni memang confirm flat. Allah sebut gini kan. Dia okey tak apa. Dia nak hujah dia, kita kata tak apa. Tapi Allah sebut dalam surah ni, dia akan efek kepada masyarakat. Orang yang sama, dia akan efek kepada yad'ul yatim. Kita taklah kata dia ni sebut pasal ni tapi tengok dia okey dengan yatim. No, dia bukan macam tu. Orang yang menipu dalam agama akan ada masalah, akan lagi makin jauh dengan golongan-golongan yang tertindas, oppressed society, oppressed class. Dia akan ada masalah. Sebab tu yad'ul yatim adalah simbol kepada macam mana hari ini orang beragama jauh daripada masyarakat tertindas. Anak yatim masyarakat tertindas. Sekarang kita mungkin tak rasalah, ada baitul mal lah, ada semua bantuan apa semua mungkin, tapi tetap anak yatim adalah golongan yang sangat-sangat tertindas. Mereka tak diberi pilihan dalam hidup mereka, tak ada mak ayah apa semua, siapa nak waris. Yang anak yatim wujud menyebabkan kerajaan yang baik itu wujud, kalau ada. Sebab adanya masyarakat tertindas ini, kita kena tolong. Tapi di sini hubungannya adalah semakin kamu beragama dan semakin kamu rasa macam kamu ni dah beragama cukup dah, dan kamu menipu dalam agama, maka kamu akan semakin jauh dengan golongan-golongan yang memerlukan sangat-sangat agama ni dan memerlukan kamu. Yad'ul yatim. Kemudian Allah kata lagi wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan mereka yang saya nak terjemah kata yahud ni payah. Macam mana nak terjemah? Yahudu ala ta'amil miskin adalah orang yang dalam bahasa Melayu dia apa? Tengok dia terjemah, dia mendorong kan. Maksud dia apa sebenarnya? Adalah orang tu menghedik orang yang yatim, lepas tu dia bagi makan pada orang miskin. Tak juga kan? Yahud ni dalam bahasa Arab maksudnya adalah kecenderungan. Dia tidak ada kecenderungan itu. Contohnya kan kamu tidak ada kecenderungan itu, maka la yahudu ala hadza. No, itu bukan kamu. Maksudnya terlalu tidak normal untuk seseorang itu dengan satu-satu perkara tu orang kata la yahudu hadza. Faham tak? Contohnya saya minum Pepsi, saya jangan minum Pepsi sebagai contoh kan. So bila contoh kawan saya tengok saya minum la yahudu hadza, hang jaranglah buat macam tu. Kan. So itu adalah konteks dalam perbualan. Kalau cuba kalau rajin lah kan, cuba buka lisanul Arab. Dia akan bagi perkataan hak tu, dia akan bagi syair, dia akan bagi conversation. So dia akan cerita okey hak ni digunakan gini. Dalam konteks saya ini, mereka ini adalah orang-orang yang Allah kata mereka dah menghedik anak yatim. Kita akan hurai apa maksud yaduk ni juga. Yaduk ni bukan menghedik saja, yaduk dak juga bermaksud apa? Dak haza maksud apa?
meninggalkan, let tinggalkan dia. So yaduk is not just herdik. Yaduk dalam bahasa Arab adalah orang yang bila kita panggil dengan keadaan marah, itu adalah herdik. Contohnya anak kita dia main waktu anak-anak main waktu maghrib, kita weh masuk, itu adalah yaduk. So dalam masa yang sama, yaduk adalah masuk tinggalkan tempat tu, tinggalkan benda tu. So dak juga bermaksud, yaduk juga maksud meninggalkan. So dalam bahasa Arab bila satu perkataan tu digunakan, dia ada satu sejarah makna yang sangat panjang lah. Contoh, saya bagi contoh, saya nak cerita juga, tak kira lah, sebab walaupun lambat lagi nak masuk ayat tu, sebab saya lupa dalam saya tak buat apa masuk solat. Kita duk guna lama dah ni, berapa tahun dah kita hidup, kita guna perkataan solat ni, kita tahu dah masuk solat ni apa. Dalam bahasa Arab memang ni, kalau Islam tak sampai lagi, orang Arab guna perkataan tu apa? Orang Arab guna banyak perkataan solat. Satu antaranya adalah bila unta tu duduk, bila dia duduk lama kan, dia nak bangun tu, bila kita duduk lama, kita bangun, kita mengeliat sikit untuk kendurkan kita punya muscle kan, urat kita. Perkataan solat digunakan untuk itu. Dia adalah untuk kendurkan dan menguatkan. Faham tak? Meluruskan. Contohnya benda yang kita kena lenturkan dulu, baru kita luruskan. Tu. Perkataan solat juga digunakan untuk merujuk kepada perlubaan kuda. Hana berzali, maksudnya kuda yang kalah. Belakang sekali. Dua konteks berbeza ni. Tapi bila kita tengok makna, dia dekat dengan solat kita. Orang yang solat adalah orang yang rasa diri dia dah tak dapat nak kejar dunia ni, dia pergi ke Tuhan. Dan orang yang solat adalah untuk orang yang kendurkan kedegilan hati dia dan luruskan keimanan dia. So solat itu secara luawiyahnya pun bermaksud, bukan hanya sekadar syar'inya saja, tapi bahasanya itu to soften dan luruskan, to make it straight kan? Bukan hanya sekadar nak kendurkan saja, tapi kita nak make it straight, kita nak luruskan diri kita, kita nak get ourselves right. Susah lah. Kemudian dalam masa yang sama, dalam konteks yang lain juga, musalihah maksudnya orang yang kuda yang kalah dalam perlombaan dia. Maksudnya dalam dunia kita mungkin kejar juga, tapi kita solat kerana kita tahu kita tak mampu nak kejar dah, kita tak mampu nak buat dah. So solat itu adalah kedatangan hamba dalam keadaan dia nak kendurkan diri dia, lembutkan hati dia, luruskan peribadi dia, luruskan iman dia. Dalam masa sama, solat tu juga dia datang kepada Tuhan apabila dia tahu dunia ni dia tak dapat dah. Dia memang kena serah kat Tuhan dia. Bukan tak solat. Sebab tu suka kalau rajin semak lah kamu bahasa Arab. Seronok. Kita rasa, rupanya perkataan tu dia punya ada layers of meaning yang kita rasa bila kita tengok satu macam pelik tau. Tapi bila kita tengok lagi, dekat. Sebab tu fasalli li rabbi kawanha. Sebab tu Allah suruh fasalli. Sebab selepas Allah sebut Kausar, aku sebut ni hadiah the best of the best lah. Hadiah yang paling besar aku sebut, nak senang, fasalli. Clear. Yang paling dia guna root of the word sol lah. Okay. Saya ni pening tak pergi tak? Tak apa. Fazalika allazi yad'u al-yatim. Allazi yukazibu bid-din allazi yad'u al-yatim. Apa persamaan dia? Ritma apa ayat dia kan? Allazi yukazibu bid-din allazi yad'u al-yatim. Bila ritma ayat tu sama, maksudnya stage of that action tu, kejahatan tu dibuat secara dalam standard yang sama. Contohnya satu muzik kan, kalau dia ni melodi muzik kan, kalau dia terlalu beza sangat, dia jadi muzik tu jadi tak sedap lah. Dia kena ada satu sync antara satu sama lain, betul tak? So kalau muzik melodi tu dia kena relax, dia kena sama sikit, dia jangan lari jauh kan. Kalau nak lari slow lari, so dia tak boleh lah cuba tarik, lepas tu tiba-tiba dia slow. Dia bukan Hafiz yang menang tu, tak boleh lah dia kena sama melodi gitu. So bila rhythm itu sama, maksudnya adalah dia berkait, tindakan yang
yaduk apa yukadzibu bidin dengan yaduk ul yatim adalah tindakan yang dibuat secara bersekali dalam keadaan yang normal, dalam keadaan yang standard, okey kita buat. So bahasa dan juga lenggok melodi Al-Quran itu membentangkan kepada kita bahawa standard action tu kat mana? Standard action tu kat mana? Sampai macam tu sekali ya. Bahasa Quran ni apa nama, contoh saya bagi wadduha wal laili idza saja. Apa maksud dia? Kan? Apa nama, duha maksudnya duha. Kenapa duha? Sebab dia nak luah tu. Keluasan tu. Hak maksudnya hak. Kita sebut dalam keadaan terbuka tapi menggunakan dalam. So dia menunjukkan keterbukaan yang besar sangat-sangat. Dia bukan ada kemegahan kat situ dan ada keterbukaan yang sangat luas. Keluasan dan kemegahan dia datang sekali. Alif lam ra. Kenapa ra? Kenapa perkataan ra tu signifikan dalam surah Yusuf sebagai contoh? Sebab kalau kita baca surah Yusuf banyak perkataan ra. Kan? Sebab ra dia ada keindahan, payah, kerumitan dia. Sama dengan cerita Yusuf. Ulama cakap kerumitan sebut ra sebab tu orang yang kalau lidah je ra gitu kan. Orang yang kerumitan menyebut ra adalah kerumitan dalam surah Yusuf, dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Yang mana jadi baik tiba-tiba jadi jahat. Allah dah sebut benda tu awal lagi, alif lam ra. Faham maksud kata, faham sebutan huruf itu bahasa Quran. Sangat ni. Maka kamu akan faham ada maksud yang berkait antara satu sama lain. Okey? Yaduk oleh saya cerita tadi. Yaduk ni adalah dalam masa yang sama. Allah datang dalam fi'il mudhari'. Okey, kamu yang menghedik orang anak-anak yatim. Tapi dekat sini Allah sebut al-yatim. Kenapa tak sebut dalam yatim ni singular ke plural? Kenapa tak sebut plural? Okey. Sa'di cakap, Sa'di dan dia mengambil pandangan yang agak jumhur lah. Sebab surah ini merujuk kepada dua. Satu, pakcik Nabi sendiri lah, Abu Jahal, yang memang menghedik Nabi anak yatim. So al-yatim huwa Nabi SAW. Yang kedua adalah komposisi kejahatan berlaku bukan kepada kelompok anak yatim secara berjemaah. Kejahatan berlaku kepada anak yatim secara individu. Sebagai contoh, kita tak pergi kacau rumah anak yatim, berani. Kita tak akan rasa, kita tak buat jahat ke rumah anak yatim. Tapi bila orang sebelah minta tolong, kita rasa berat. Orang anak yatim rumah sebelah. So kejahatan tindakan mengherdik anak yatim ni tidak berlaku dalam keadaan anak yatim tu duduk beramai, dalam keadaan kita tak pergi anak yatim, woi apa? No, kita tak buat macam tu. Kita akan rasa diuji dengan anak yatim ni bila anak yatim tu dalam komposisi yang kecil, yang seorang, yang individu, yang dia tidak bersama dengan kumpulan-kumpulan dia. Sebagai contoh, dekat kampung kita, orang sebelah kita anak dia anak yatim, kita akan rasa dia ni akan rasa enak apa semua. Sebab tu kita tak rasa bersalah pun. Sebab tu Allah sebut al-yatim singular, meaning that benda tu tidak berlaku dalam keadaan plural. Benda tu berlaku direct. Kita dengan kita kenal orang anak yatim ni berapa ramai je. Yang tu yang kita akan ada sedih. Sebab tu Allah direct sebut al-yatim, anak yatim itu. Macam umum, tapi aku tahu yang siapa. Sama bila Allah sebut allazi yukadzibu biddin. Allazi, dia nampak macam umum ni. Yang buat tu lah, yang menipu dalam agama tu. Tapi bila saya cakap macam ni, alah yang menipu tu, saya tahu tak? Tapi kamu tahu tak? Tak tahu. Macam tu Allah sebut. Bila Allah guna allazi. Dia be specific, but you don't know who is it. Dia be specific, tapi kita tak tahu siapa orang tu. Macam saya kata, alah yang tu lah yang menipu tu. Saya tahu siapa. Tapi kamu tak tahu yang saya cakap tu, kan? Korang tak tahu. So Allah kata, alah yang menipu tu, kita tak tahu, tapi Allah tahu. See, the sikit je perkataan dia guna. Dia boleh guna perkataan apa ara'aita apa guna, okey. Contohlah katakan perkataan-perkataan lain yang menunjuk kepada, okey, ara'aita bid-din yukazib sebagai contoh. Tak payah pakai allazi. Kan, kamu tengok orang yang dekat agama ni dia menipu. Boleh je. Tapi bila Allah guna ara'aital lazi yukadzibu bid-din, maksud tu berubah. Alah orang yang menipu dalam agama tu, kita tak tahu, Allah tahu.
Secara spesifiknya Allah bagi tahu bahawa aku lebih tahu daripada kamu. So kamu tak payah tahu siapa tu. Kamu tak payah nak kaji. Tak payah nak kaji siapa yang buat tu. Kamu just reflect diri kamu. Are you doing this also? Perkataan Al-Lazi. Dan Allah guna sebab tu Allah guna Al-Lazi tu dekat dua tempat. Satu Al-Lazi yukadzibu biddin, satu lagi Al-Lazi yadu'ul yatim. Tapi yahuddu ala ta'amil miskin. Sebab apa tak guna Al-Lazi? Sebab apa? Sebab kali ni dia bukan cerita tentang orang lah. Saya masuk payah. Okay, sikit. Yadu'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Yang mana dia tidak ada satu kecenderungan, satu kedorongan untuk dia memberi makan kepada orang miskin. Ta'am di sini apa maksud? Apa beza ta'am dengan it'am? Yes, it'am memberi makan. Ini bagus. It'am maksudnya memberi makan. Ta'am makanan. Dia ni bukannya kita suruh dia bagi makan orang miskin. Kita ta'amul miskin ni idafah, dia lekat sekali. Maksudnya makanan tu untuk orang miskin. Dia bukan suruh kamu keluarkan duit kamu bagi kepada orang miskin. No, salah faham. Allah kata kamu ni adalah orang yang tak mendorong untuk bagi apa yang orang miskin tu memang hak dia. So dia bukan something yang kamu ambil daripada dompet kamu pun. The problem is makanan tu memang hak orang miskin, ta'amul miskin, tapi kamu jadi tak mau nak bagi ke dia. So kali ni Allah tak attack secara peribadi sahaja. Allah attack the institusi. Allah attack the society, the current situation yang memang tak memberi, tak menyediakan ruang untuk orang miskin ni dapat apa yang dia perlu dapat. Sebab tu dia bukan lagi attack individu tu saja tau. Dia dah pergi kepada satu konsep yang lain. Faham tak? Macam mana? Faham kot no? Yadu ala perkataan miskin. Tak ada whiteboard. Perkataan miskin. Perkataan miskin adalah gabungan di antara dua perkataan. Satu masaka, satu lagi sakana. Betul tak? Miskin. Masaka maksud apa? Masaka ni maksudnya hold up. Start. Dia stop. Dia start. Dia bertahan, holding up. Sakana ni maksudnya menetap. Dua perkataan ni maksudnya adalah dia start dalam keadaan dia macam tu. Dia bukan memilih untuk jadi miskin. Faham tak? Masaka ni maksudnya dia start. Dia tak ada pilihan. Dia bukan nak jadi miskin. Dia start dalam keadaan dia macam tu. So miskin is the person who yang start dalam keadaan macam tu. Dia bukan tak nak keluar daripada kemiskinan ni. Dia bukan tak nak keluar. Dia nak keluar. Bahasa Arab beritahu benda ni detail. You cannot judge them because they are white lah. You cannot, because orang miskin yang sebenarnya miskin adalah orang yang memang tak boleh keluar daripada tempat tu. Start dalam keadaan tu. So miskin, masaka, sakana. Cuba perkataan miskin, ingat benda ni. Sebab tu Allah direct. So ta'amil miskin adalah, kenapa nak bagi pada orang miskin? Bagilah dia pekerja. Tak, sebab ta'amil miskin bagi makanan kepada orang yang start dalam hidup mereka tanpa mereka ada pilihan untuk keluar daripada keadaan tu. So masaka, sakana. Rujukan dia, cuba cari lisanul Arab, sumber perkataan tu. Selepas Allah kata yukadzibu biddin, Allah bagi dua ayat yang bercakap tentang apa yang kamu buat kepada masyarakat. Okay, now kamu dah cakap, Allah dah cakap pasal hati. Kemudian apa konsekuen dia? Kamu akan ada masalah dekat yadu'ul yatim, kamu akan ada masalah dekat la yahuddu ala ta'amil miskin. Dekat la yahuddu ala ta'amil miskin, Allah tak kata perkataan-perkataan yang negatif, tak ada herdik, tak ada stop, tak ada apa. Allah kata la sahaja. La, ya kamu ni bukannya kamu tak tolong, bukannya kamu ni tak buat apa-apa pun. Kamu cuma tak ada rasa kecenderungan untuk bagi pun. This is the extreme way untuk gambarkan permasalahan seseorang. Mula-mula kamu ada yukadzibu biddin. Okey, semua orang tak tahu. Kamu je yang tahu lah, kamu ada masalah lah agama. Kemudian kamu mula yadu'ul yatim. Kamu mula tunjukkan benda tu kepada yadu'ul yatim. Oh, anak-anak yatim. Mungkin semua orang tak tahu. Tak ada siapa pun peduli apa yang hang buat kat anak yatim kan. Tapi apa kesan lagi besar daripada tu adalah level yang lagi ekstrim daripada tu, kamu tak rasa sikit pun nak tolong orang miskin. Now, why you do the bad things, it will lead to the next bad things, and dia akan jadi sangat ekstrim benda tu. So kalau kita tak cari jalan untuk stop ada masalah
moral, dia panggil moral consequence kan. Kalau kita tak stop moral consequence ni, kalau jahat, kita dah buat jahat, dia akan lik benda tu. So Allah kata habis. Tapi dia mula dengan masalah you kazibu bidi, dia akan patah balik ke masalah sama. Dia ada circle back, patah balik ke masalah you punya agama balik. Fawailun, celaka Allah kata kan, kecelakaanlah bagi orang yang musallin. Lil musallin, Allah kata lil musallin. Allah tak kata allazina orang yang semayang kan, allazina yaslaula. Allah tak kata allazi yaqumuna solah ke, tak ada. Allah kata lil musallin, direct orang yang musallin, orang yang digelar sebagai orang sembahyang. Isim, saya dah ulang banyak kali benda ni kan. Bila Allah gunakan kata nama, maksudnya apa? Adakah saya seorang saya seorang pemandu? Saya bukan seorang pemandu sebab saya kerja di tempat lain. Orang itu digelar sebagai pemandu bila dia rutin dia buat Grab. Kita gelar dia sebagai driver. Kita pun drive, betul tak? Tapi adakah kita dipanggil driver? No, because we are not doing that. Pertama, kita bukan kata nak buat benda tu untuk makan kita. Yang kedua, kita tak buat benda tu sebagai consistently buat benda tu. So, orang yang konsisten buat satu-satu benda tu akan digelar dengan kata nama tu. So, driver akan digelar sebagai driver kalau dia memang dia drive, dia ambil lori, dia driver lori, dia driver bus, dia driver. Kita tak, kita drive kereta tak, kita drive. So, musallin adalah orang yang bukannya solat sekali dua ni. Ini orang yang daripada kecil lagi pun dia dah solat dah. Tapi Allah tetap kata celaka. Wow. Kita terasa macam tu, saya kata kita rasa macam lah, aku medium, aku buat jahat sikit, aku semayang tapi Allah kata no, fawailul musallin. Saya bila Allah hurai lagi apa maksud celaka dalam solat ni. Allazina, kenapa tadi allazi, kenapa kali ni allazina? Bila benda ni bukan lagi benda yang seorang dua buat, bila benda ni dah mula jadi satu perkara, satu benda yang ramai orang buat, maka kerosakan tadi dia berlaku sikit tak? Dia punya konsekuen dia. Contoh seorang yang suka ibu bidi, kemudian seorang kacau anak yatim, seorang kacau orang miskin, kemudian dia mati habis hamilah. Tapi bila ramai, makin ramai, dia akan jadi satu budaya. Once jadi budaya, nak menentukan salah dengan betul tu dah masalah. Sebagai contoh mudahan, bunyi handset waktu kita nak semayang. Kita ni lupa nak silent handset nak semayang. Dulu sebelum handset tu tak ada, kita je ada handset, semua orang akan tengok kita. Betul tak? Kalau kita semua orang akan tengok, tengah-tengah kita baca Quran dalam masjid, tengah baca Quran, semua orang akan tengok kita. Masalah kita. Tapi bila semua orang ada handset, bunyi waktu majlis Quran ke, waktu solat ke apa, orang rasa apa? Biasa. Tapi sebenarnya salah tak? Awak hantar silent handset yang sebelum nampak sangat tak ready nak solat. Betul tak? Walaupun kalau tak sengaja tak apalah. Tapi nampak tak benda yang dulu jadi salah sebab masyarakat tolong impose benda tu salah, tak boleh buat. Akhirnya benda tu jadi normal kerana semua orang dah ramai-ramai buat benda tu. Yalah, semua orang ada handset. Kan? Mak saya dia ada handset, dia tak reti nak silent-silent, tapi dia pergi mana-mana dia memang tinggal dalam beg dia. So kalau telefon tak dapat tu faham je lah. So dia tahu sebab, tapi at least dia tahu present nak solat tu, aku nak solat ni, baik aku silentkan ni. Tapi tak ada. Sebab dia jadi rutin, dia jadi benda tu tak ada apa. Bunyi biasa, siap lagi, tutup lagi. Saya faham baguslah tutup tu, tapi betapa benda tu dah bukan lagi satu benda yang dipandang remeh. Bukan lagi dipandang serong. Patutnya orang pandang. Saya suka bila kita nampak masyarakat tak suka tu, kata orang dah tengah baca Quran ni duk bunyi benda-benda macam ni, dia bagus. Tapi bila itulah dia, bila Allah kata fawailul lil orang solat ni, benda tu dah jadi banyak. Bila benda tu dah banyak, dia punya double consequence. Bila double consequence, penentuan di antara right and wrong dah jadi satu ujian yang sangat besar. Dia dah masuk zaman fitnah. Allazina hum an solatihim sahun. Orang-orang yang mana dalam solat mereka tu mereka lalai. Apa maksud sahun?
Sahur ni kalau nak cerita lagi saya ulang balik lah, maksudnya saya sembang selalu dah dengan Wafi semua ni. Sahur ni adalah orang yang dia panggil orang yang solat tapi dia nyanyuk. The spiritual Alzheimer, kenyanyukan spiritual. Dia solat tapi apa yang berlaku? Contoh saya bagi ni, saya sendiri pun ada pengalaman ni, semua orang ada pengalaman ni. Kita pergi solat jemaah, kita pergi lah solat jemaah kan, kita solat jemaah maghrib sebagai contoh. Lepas pada tahiyat pun kita duduk baca wirid apa semua, settle baca doa apa semua. Lepas tu orang tanya kita, jadi imam baca surah apa? Berapa orang yang ingat? Tak ingat. Sebab kita tak peduli pun. Itu adalah sahun. Sahun is the disattachment you and spiritual you bila you lakukan ibadah. That's it. You buat tu bukan sebab you nak buat untuk jumpa Tuhan. You nak buat sebab you rasa bersalah kalau you tak buat. So jadikan benda tu rutin lah. Simple je. So apa yang berlaku pada waktu you buat benda tu, kita buat benda tu, kita tak rasa apa benda tu besar. Macam dia panggil tidak ada kehadiran spiritual. Kehadiran Al-Ghazali sebut benda ni dalam Riyadhus Shalihin. Sangat-sangat cantik. Dia kata bukan lagi isunya, bukan lagi kita tak solat. Ketika ulama ni bincang tentang murtad, bincang tentang bahala, Al-Ghazali dia kata bincang tentang hati kita. Simple. Hati kita tidak mampu untuk hadir ketika solat. Ambil, kita dah biasa kan ambil, kita pun tak ingat dah, kadang-kadang ambil betul-betul baca mayang apa semua. So kita buat benda tu sebagai rutin, bukan sebagai orang yang betul-betul cari Tuhan. So ada satu ulama Murabitul Hajj, Murabitul Hajj ni satu lah masalah. Murabitul Hajj ni dia memang tak ada nombor telefon pun, tak ada telefon pun, tak ada. Dia memang tak duduk dekat bandar, dia duduk dekat padang pasir, dia duduk dekat Mauritania. Ulama tapi dia tulis kitab, dia sangat pakar, dia sangat dakik, dia adalah antara fikih yang sangat diagungkan, tapi dia tak dikenali lah. So Murabitul Hajj ni seorang anak murid dia, seorang bukan anak murid lah, macam junior macam tu kot, saya tak pasti lah macam mana hubungan dia. Tapi dia cerita Murabitul Hajj ni dia ambil semayang saja, kita tengok tu macam kita belajar fiqh semayang. Macam mana anak murid dia nak belajar fiqh, belajar ni apa cara ambil semayang yang betul ni, tengok dia ambil semayang tu dah macam tahu dah fiqh tu macam mana. Kita dah settle kan, tak sampai seminit dua, tapi Murabitul Hajj kalau dia ambil semayang, abu ayat semayang, tak tengok dia semayang lagi. So Al-Ghazali cakap kita dah kehilangan ni, kita tidak ada dah, kita dah rasa bahawa sahun adalah orang yang okay, aku solat, fine, settle. Allazina hum yura'un, tapi kalau aku solat ni, tapi macam mana solat ni, nak bagi orang tengok aku ni solat kat office ni, aku solat dekat sebelah office aku, tak solat dekat surau. Allazina hum yura'un adalah orang-orang yang menunjuk-nunjuk. Yura'un dengan yarok sama, mereka lihat. Yura'un dia tambah alif tu, maksudnya mereka sengaja untuk diperlihatkan. As simple as that kan? Tapi dalam solatihim sahun, tapi yura'un, dia musallin, sahun, yura'un. Apa yang membuatkan tiga apa, tambah 4 lah, musallin, sahun, yura'un, al-ma'un. Apa connection di antara perkataan-perkataan ni? Musallin orang-orang yang solat, sahun orang-orang yang solat ni adalah lalai, orang-orang yang riak, dan orang-orang yang mena'un al-ma'un, orang-orang yang menghalang pertolongan. Apa persamaan dia? Persamaan dia adalah benda tu tak disedari cacatnya, kita tak sedar cacatnya kat situ. Sampai Allah kata fawailul lil musallin, cacatnya solat kita tu kita tak sedar, cacatnya kita punya amalan kita kerana kita menunjuk-nunjuk tu kita tak sedar. Cacatnya itu sampaikan kita tak buat, kita tak sedar yang kita rasa jadi berat nak tolong-tolong benda-benda kecil, kita tak sedar. Tapi menarik, Allah bila dia akhirkan surah ni dengan dia bagi tahu efek yang paling besar adalah efek kepada peribadi kamu, wa yamna'un dan ma'un, efek kepada
karakter kamu, efek kepada sikap kamu. Dia balik kepada soal moral balik. Kamu mulakan dengan masalah hati, kamu akan lead kepada masalah masyarakat. Kerana masalah masyarakat itulah kamu akan balik kepada masalah hati kamu. Kerana masalah hati kamulah kamu akan akhirnya balik pada diri kamu. As simple as that. Start daripada hati, efek pada masyarakat, balik pada masalah diri, terus tak masuk pada diri. Akhirnya yang rosak, Allah nak kata masyarakat ni tak apa, mungkin dia dah rosak, tapi akhirnya yang rosak adalah diri kamu sendiri. Wa yamna'unal ma'un adalah satu simbolik kepada kerosakan karakter diri sendiri, kerosakan akhlak, kerosakan. Sebab tu akhlak adalah benda kecil. Akhlak bukan kita nak bincang akhlak, bukan kita nak bincang benda-benda besar, tak. Akhlak adalah perbahasan tentang benda-benda kecil. How kesanggupan kita untuk buat benda-benda kecil. Senyum ketika marah, tak reply WhatsApp ketika ni kan, macam-macam benda-benda kecil tu, itu adalah ujian akhlak kita. Jam kalau cakap tu banyak memang banyak. Wayam naunal maun adalah salah satu contoh daripada benda-benda kecil yang kita marah. Kadang-kadang saya annoyed kalau orang kalau reply WhatsApp tak reply, tapi dia blue tick kan. Tapi itulah wayam nau, itu adalah benda-benda kecil je, tapi itu adalah simbolik kepada ada masalah krisis akhlak kita. Okey. Gila ni. Hai Allah. Surah ni apa benda? Surah ni tak cerita pasal orang kafir, tak cerita pasal orang yang fasik, tak cerita pasal orang yang fasad, tak cerita pasal orang luar. Surah ni basically cerita pasal kita. Cerita pasal kita tu, kita siapa? Bukanlah orang Islam yang tak iman, bukanlah orang Islam yang tak solat. No. Kita tu adalah orang yang mungkin datang ke kelas ni, pergi kuliah agama seminggu sekali ke apa, semua kita buat. Baca Quran semua. Sebab tu kita surah ni untuk kita. Surah ni memang untuk kita. Dia tak payah macam mana surah ni nak kait dengan orang kafir? Tak payah. Sebab dia tak ada. Surah ni untuk kita, orang yang solat. Simple. Kali ni dia orang yang solat. Surah itu memang untuk kita. Selamat beramal lah kan, dengan makna-makna dia. Apa lagi? Wa yamna'unal ma'un. Okey. Ulama, beberapa orang mufassir yang saya baca sikit lah, Sa'di, saya tengok Ibn Ashur At-Tafhim, Al-Farahi, dia banyak cerita atas sejarah sebelum cerita surah ni. Dia cerita masalah masyarakat zaman di Mekah dulu. Antaranya dia bagi contoh yang mudah adalah pakcik Nabi SAW. The reason kenapa yatim dengan miskin ni sangat signifikan adalah orang yang buat benda ni bukan orang jauh. Orang yang buat benda ni adalah pakcik dia sendiri. So sangat-sangat besar. Allah cerita tentang keadaan Nabi yang dia tak pilih. Nabi tak pilih untuk jadi anak yatim, Nabi tak pilih. Nabi bersama dengan orang miskin. So, tapi masalahnya adalah orang-orang yang memimpin masyarakat pada waktu itu tidak peduli. Tidak melakukan apa-apa yang mampu untuk bantu situasi mereka. So cerita itulah yang membuatkan surah ni. So basically tak ada spesifik asbabun nuzul, tapi dia cerita tentang keadaan masyarakat. Sebab pandangan-pandangan tak ada tapi sebab tu sampai saya kata ada beza bandani, ada perdebatan ulama nak kata dia ni Mekah ke Madinah, sebab dua-dua tu berkait antara satu sama lain. Dia kata ambil lah mana-mana pun, yang penting orang yang solat kena dengan surah ni. So surah ni dia cerita tentang keadaan masyarakat yang sangat-sangat bermasalah. Kan saya pernah cerita keadaan masyarakat masalah membuatkan Nabi beruzlah sehingga datang wahyu pertama tu kan, Nabi pergi ke Gua Hira dan sebagainya. Surah Al-Kawthar selepasnya cerita tentang diri Nabi ya. Surah Al-Kawthar turun, ada pandangan mengatakan bahawa ketika sejurus selepas Abdullah meninggal, anak Nabi. So kehilangan anak ni adalah satu loss yang sangat-sangat besar. So Allah kata, no, don't worry, aku bagi kau Al-Kawthar. Inna a'tayna kal kawthar. A'tayna, bukan ataina, no. A'tayna, we literally ambil kau, besar. Perkataan ta dengan to, yang mana lagi tebal, yang mana lagi besar, yang mana lagi nampak gah kita sebutnya? Ta.
So Allah sebut a'taina kal kausar. Kausar tu sebenarnya kita tak tahu apa dia. Ulama kata kausar adalah hadiah. No, perkataan tu sendiri adalah maksud kasar banyak, kasir banyak, kausar lagi banyak daripada banyak. Kausar adalah satu bentuk perkataan yang tidak ada yang dah habis dah. Tak ada lagi yang boleh lawan kausar ni. Anta kasir wa abal ke kausar. Syair bahasa Arab. Kamu ni pemurah dah, tapi ayah hang lagi murah pada. Maksudnya dia nak kata, oh tak boleh lawan dah. Tak boleh lawan dah. Dalam syair Arab. So cerita Al-Kausar adalah cerita tentang Nabi sendiri. Nabi sendiri. Tapi apa signifikan dia? Al-Kausar adalah pemberian Allah. Al-Ma'un adalah pemberian kita kepada manusia. Ta'amul miskin, yadu'ul yatim. So bila kita bagi pada manusia, Allah akan bagi pada kita. Sebab tu Al-Kausar datang selepas surah Al-Ma'un. You need to make sure you give to the people, and Allah akan bagi pada you. Simple, 3 ayat tapi dah cerita segalanya. Inna a'tainakal kausar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. That's it. Tapi you kena start bagi pada orang dulu. You kena start contribute to the society first. Fokus kepada golongan, tolong orang-orang yang memerlukan. Okay. Dia masuk pada surah Kausar. Saya tak nak hurai surah Kausar. Okay. Dah. Soalan-soalan. Sembang lah pula. Tak larat ni. Wala yahuddu ala waw tu waw apa? Waw dan ke waw bersama? Buat sama-sama ke lepas tu? Contoh saya kata saya minum, kemudian saya angkat mic ni kan. Saya waw. Saya minum, waw saya angkat mic. So dia jadi waw dan. Waw selepas dan lah. Saya minum, kemudian saya angkat. Waw di sini adakah? Ataupun boleh juga saya minum dan waw saya angkat ni sekali. Ma'ah. So waw di sini waw lah. Sebab waw ma'ah. Oh, ni pembincangan ulama tinggi. Tapi bagus. Sebab apa waw ma'ah? Sebab dalam keadaan dia buat kat orang yatim, dalam masa sama dia juga buat kepada orang miskin. Ulama ada dua pandangan, tapi banyak ulama kata bukan waw ma'ah. Ulama cenderung untuk katakan waw ataf sebab dia adalah konsekuen berderet-deret. Dia bukanlah buat sekali. Hang start dengan anak yatim dulu, kemudian hang akan efek kepada orang miskin pula lepas ni. So you buat benda jahat, you better cover. You better straight to yourself. You better solat lah. Perbaiki diri, taubat sebagainya. So ulama bincang, baik tapi bagus. Kemudian wa yamna'un al-ma'un apa? Waw apa pula? Itu ulama kata, ramai ulama kata dia adalah waw ma'ah. Dia bersama. Sebab dia dalam keadaan dia rura'un, dia riak itulah, dia akan jadi orang yang paling bermasalah dari segi karakter dia. Wa yamna'un al-ma'un, orang yang buat benda-benda kecil pun ada masalah kan. Normal Aliha cakap wa yamna'un al-ma'un ni adalah orang yang sentiasa ada masalah dengan benda-benda kecil. Jam ada masalah, lampu syarat rosak dia ada masalah. Ada orang memang dia rusing hidup dia. Iron tudung lupa iron, dia ada masalah dia. Orang lain punya tudung, kenapa ada masalah? Dia ada orang dia memang stuck dalam masalah orang lain, dan dia memang jadi diri dia tak tenang kerana masalah orang lain. So yang na'un al-ma'un adalah orang yang memang stuck dengan masalah. Kenapa benda-benda kecil ni? Benda-benda kecil ni dah tepikan. So kita banyak stuck dengan benda-benda kecil. So menyebab problem. Sebenarnya benda tu selesai, buat je lah. Okay. Ada soalan tak? Aduh, tak syok. Tak ada soalan ni, kena ada soalan. Habis anu tahu. Okay, macam mana? Faham tak? Kadang takut rumit, takut teknikal sangat semua. Kalau nak pergi setiap perkataan tu kan, sedap juga tu kalau nak hurai tu. Tapi bila nak habis tak? Okey. Ada soalan? Apa-apa saja soalan, kita bincang. Carilah, kalau tak ada, bagi ada. Nak share apa tu dah? Ada? Tak ada? Tak ada. Dia punya Fazalika, kenapa dia tak punya Fahaza? Tak. Kan ayat kedua tu dia punya Fazalika kan?
Oh, okey. Hadza maksudnya di sini kan. Zalika maksudnya di sana. Di sana ada orang-orang yang ni adalah retorik Quran lah. Okey. Allah bercakap sebagai Allah. Kan? Bila Allah guna fazalika, Allah nak kata bahawa orang yang macam ni jauh dengan aku. Simple lah. Simple lah. Fazalika maksudnya orang yang duduk oleh adalah orang yang jauh dengan aku. So aku tak sebut orang ni jauh dengan aku tak perlu sebut. Alah yang tu yang duduk oleh yatim tu, kita cakap kepada orang yang kita tak suka, alah yang kacau yang tu makcik tu lah kan. yang kacau aku dulu kan. Kita bercakap pada orang yang jauh ke orang yang dekat? Nak merujuk kepada orang yang jauh ke orang yang dekat kita? No, this is not my circle anymore. This is not my circle, of course. I'm talking to those people yang memang ada masalah tu, and definitely dia orang tak rapat dengan aku. Simple tu. Bila Allah, it's a good question. Fazalika maksudnya orang jauh tu. Wala yahudu ala fazalika yad'ul yatim. Tapi ulama bincang, kenapa dekat tempat lain tak ada fazalika tu? Sebab Allah spesifik fazalika yad'ul yatim merujuk pada al-yatim, merujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Once you ignore anak yatim ni, you ignore seorang insan bernama Nabi Muhammad ni, dan you terus jauh daripada aku. As simple as that. Okay. Menarik ya soalan tak? Jadi kalau ada soalan, adalah point. Tak ada, tak tanya. Saya pun tak main point penting. Yang saya tulis semua maksud perkataan je. Semua saya dah hurai dah saya rasa ni. Aduh, jam lah. Okay, tak ada apa? Tak ada apa? Round table. Ada lagi? Fi. Surah Al-Ma'un ni satu je. Macam the ultimate surah daripada semua surah yang pernah terangkan tentang al-yatim. Tak, banyak lagi surah. Cuma Al-Ma'un adalah satu surah yang dia gabung dengan solat fawailul lil musallin. Satu sebab anak yatim, dalam banyak tempat Al-Quran Allah cerita pasal yatim, anak yatim, tapi dia banyak konteks. Satu konteks masyarakat, satu konteks Allah turun sebagai syariat untuk bantu anak yatim. Tapi kali ni dia konteks, okay, syariat tu dah settle, okay, tak apa, syariat tu okay, tak, semua orang solat, semua dah tahu cara solat apa semua. Now we have a new problem. We have a real problem here. Belum tentu you masuk Islam, belum tentu you solat, you selesaikan masalah anak yatim. You dah rasa you okay, no cannot. So Allah tak present masalah yang memang duduk dekat zaman orang tak solat lagi. Allah present masalah yang duduk dekat zaman orang yang solat. So hari ini adalah orang semua, kita masyarakat Melayu sangat kena dengan keadaan ni. Kita semua tak akan murtad. Macam saya kata tadi, kita adalah orang yang solat tu, tapi we are not actually safe lah. Kita jangan rasa kita ni boleh escape daripada ujian-ujian yang macam ni. Sebab itu saya cakap saya suka juzuk Ammar ni. Dulu jarang bahas juzuk Ammar, tengok-tengok yang tu. Tapi juzuk Ammar lain. Sebab juzuk Ammar ni dia banyak cerita pasal akhir zaman tau. Secara fizikal, secara real, dan juga secara super dalaman tu, secara internal, secara ruang yang sangat besar untuk kita hurai. Kenapa 3 surah terakhir adalah surah yang sangat-sangat berbentuk berlindung diri? Why? Because there is no Allah kata semua penyakit ni ada ubat kecuali satu. Allah kata Allah tak bagi. Allah takkan ada ubat, melainkan kamu ni kena minta perlindungan daripada Allah. Apa dia? Hasad is just the penyakit yang takkan ada ubat. Qul a'udzu birabbil falaq. Kan? Allah sebut hasad hanya satu je cara dia, kamu mohonlah perlindungan. So at the end, dekat ayat dekat Al-Quran last kali, tak ada solution, tak ada modul, tak ada apa pun, minta pertolongan kat Allah. So dia semakin kita bawa Al-Quran, semakin kita tengok last tu, best. Memang best. Ayat last tu, dia duduk dekat tengah sikit. Untuk kita, okay, Allah ni akan cakap apa ni? Duduk dekat tengah Al-Quran. Surah apa? Yang cakap pasal akhir zaman. Mulut dekat hujung. Surah apa yang memang dia cakap akhir zaman? Dia bukanlah surah tu cakap pasal akhir zaman, tapi surah tu untuk akhir zaman. Kafi. Al-Kafi. Bahagian tengah. Dia dah bagi apa akan berlaku dekat surah Las ni. Apa akan berlaku kat akhir zaman, minit dia apa yang akan, kalau kita study surah Las ni. Surah Las ni adalah surah yang sangat banyak surah Makkiyah. Sangat banyak surah-surah yang bersifat direct
action, sangat banyak surah-surah yang very real and life. Memang betul-betul dalam bahasa mudahnya memang real, dan benda tu jadi kat kita. Wal asr. Allah tak cakap pun benda-benda besar. Allah tak cakap how you enjoy your free time. Kan, 2-3 surah sebelum tu Al-Humazah, Allah cakap pasal orang yang mengumpat. Tapi semua Allah cakap mesti ada kaitan dengan solat, dengan benda yang kamu buat dekat agama kamu. Ui, real tu. Last ni memang last kali dia tinggal kat kita je. Last kali Allah kata, last kali bila kamu dah kamu dah masalah, kamu ngumpat semua ni, last kali kamu kan ada masalah hati, hasad, masalah anas, orang-orang yang buat jahat pada kamu secara kamu tak nampak pun. Dua aku lah kan. Habis. Okey, setakat je ya. Okey, bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah lah kelas lepas ni kita akan sambung Al-Kausar. Sedap juga Al-Kausar ni. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.